Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan baik-baik saja pada musim sekarang ni kena jaga kesihatan betul-betul. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan belajar satu subtopik ringkas iaitu 6.3 Tamadun Rom. Okey, baik. Jom. Okey, jadi kita tengok dahulu pengenalan untuk Tamadun Rom. Tamadun Rom merupakan kesinambungan daripada Tamadun Yunani. Okey, kedua-dua zaman ini dirujuk sebagai zaman klasik dalam sejarah Eropah. Okey, jadi Tamadun Rom ni dia kesinambungan daripada Tamadun Yunani. Alright. Jadi kebebasan fikiran dan sikap ingin tahu menjadi asas yang penting dalam pembinaan Tamadun Rom. Okey, baik. Seterusnya, Tamadun Rom menjadi kuasa yang paling kuat selepas bila perang, Tamadun Rom berjaya mengalahkan Etruskan, Macedonia, Seleucid dan juga Mesir. Jadi Tamadun Rom bila dia dah kalahkan kuasa-kuasa besar ini, okey, dia Tamadun Rom berjaya membentuk empire yang sangat luas dan berpusat di Rom, Itali. Okey, jadi selepas dia dah kalahkan ni, antara kuasa besar juga ni, Etruskan, Macedonia, Seleucid dan juga Mesir. Jadi selepas itu Tamadun Rom semakin berkembang, semakin luas dan Tamadun Rom ini dia berpusat di mana? Berpusat di Rom lah, Itali. Tapi dia punya uh, empire dia tu luas lah. Nanti kita tengok peta dia nanti. Okey, baik. Jadi ni kita tengok lokasi bagi Tamadun Rom. Okey, baik. Lokasi untuk Tamadun Rom terletak di lembah Latium berhampiran dengan sungai Tiber. Ni. Okey, inilah lokasi bagi Tamadun Rom. Okey, di lembah Latium berhampiran dengan sungai Tiber. Okey, jadi lembah Latium ini ialah kawasan pertanian yang subur. Ini dia punya keistimewaan dia. Okey, lembah Latium ni dia punya kawasan pertanian yang subur. Kalau tanaman tu senang untuk dapat hasil lah dia punya tu. Okey, jadi Sungai Tiber ni menjadi sumber air utama kepada penduduk. Okey, Sungai Tiber dia menjadi sumber air utama. Ni Sungai Tiber menjadi sumber air utama kepada penduduk dan menjadi laluan utama untuk berlayar ke laut. Jadi kalau nak berlayar ke laut, okey, itulah laluan utama dia, Sungai Tiber Okey. Tamadun Rom mencapai kemajuan, Tamadun Rom mencapai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, sains dan teknologi. Sains dan teknologi ni satulah dan juga falsafah dan juga pendidikan. Jadi ingat ini kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam Tamadun Rom dia punya. Jadi kalau awak boleh lihat Tamadun Rom ni dia bagi tahu tadi dia berpusat dekat sini, dekat Rom ini. Okey. Okey, dia berpusat dekat Rom ni. Okey, dia berpusat dekat Rom, dekat sini. Ni dekat sini. Tapi dia punya empire dia tengok yang kawasan apa ni? Orange Okey, Perang ni. Okey, ni luas. Okey, empire dia sampai sini, Tamadun Rom, empire Rom luas. Okey, jadi itulah empire Tamadun Rom, empire Rom dia punya tu. Okey, kita tengok sini seterusnya zaman pemerintahan Tamadun Rom. Yang pertama sekali zaman beraja. Okey, zaman beraja yang mana pada tahun 753 hingga 509 sebelum Masihi zaman beraja. Kemudian dia beralih kepada zaman republik 509 hingga 27 sebelum Masihi. Zaman republik, kemudian dia pergi kepada zaman empire 27 sebelum Masihi ke 476 Masihi. Kemudian beralih kepada yang seterusnya zaman Pax Romana 27 sebelum Masihi sehingga 180
Masihi. Jadi zaman Pek Romana ni ialah zaman keamanan selama 200 tahun yang wujud dalam tamadun Rom. Jadi ingat zaman Pax Romana ialah zaman keamanan selama 200 tahun yang wujud dalam tamadun Rom. Okey, baik. Last kali kita cuba tengok hierarki masyarakat tamadun Rom. Okey, baik. Jadi untuk tamadun Rom ni, golongan yang paling atas sekali ialah golongan patrician. Ni ialah golongan atasan ataupun golongan bangsawan. Okey, bangsawan lah. Tengok pakaian dia pun kalau awak biasa tengok movie tengok ada yang pakai pakaian yang gaun kan. Yang lelaki pula pakai macam gini ataupun ada yang pakai macam kot itu kan. Okey, inilah golongan bangsawan golongan atasan. Okey, patrician. Okey, yang di bawah dia ialah plebeian yang mana terdiri daripada golongan petani. Okey, ada petani, ada artisan, ada peniaga di bawah hierarki plebeian golongan petani, artisan dan juga peniaga. Okey, baik. Di bawah sekali ialah hamba. Ni hamba. Macam ginilah hamba. Jadi hamba-hamba ni lah yang biasanya yang akan dikerahkan untuk bina-bina bangunan. Dia kan tamadun kan binaan bangunan dia kan besar-besar kan. Okey, jadi hamba. Jadi patrician, plebeian, hamba. Itulah dia punya hierarki masyarakat tamadun Rom. Baik. Tamat sahaja. Itu sahaja untuk subtopik 6.3. 6.3 tamadun Rom. Kita akan sambung dengan seterusnya 6.4 untuk pembelajaran akan datang insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.